Saya pun tak faham kenapa yang bahagia Datuk Wan Aziza mengatakan Anwar ni kononnya pemberi Tuhan yang beri rakyat Malaysia untuk untuk melalui negara kita Malaysia. Saya minta supaya apa yang disebut ini barangkali politik, tapi janganlah bawa nama Tuhan berkenaan dengan politik, kerana ini masalah akan mengelirukan akidah umat Islam. Dan kita jelas nampak apa yang berlaku di Perhimpunan Keadilan. Orang tak ramai, penyokong tak ada. Lepas tu berbagai-bagai masalah tercetus di luar Dewan yang membuat berbagai-bagai protes dan juga ketidakpuasan hati. Ya, disebut bahawa ini kononnya parti yang pertama yang memberi ruang kepada ahli untuk memilih. Tetapi mana ada ahli mempunyai hak untuk memilih? Kalau kita dengar daripada apa yang berlaku di yang dipanggil cabang mereka, bahagianlah dalam apa yang berlaku dalam cabang-cabang mereka, di mana dia punya daftar tak betul, pemilih tak betul, orang masuk tak siapa masuk, orang mana pun boleh masuk, siapa pun boleh buat apa-apa yang dia lakukan. Adakah ini menunjukkan satu parti yang matang? Yang sebenarnya parti ini kebelakangan. Dia nak niru UMNO. Apa yang UMNO telah lakukan, memberi lebih kepada 140,000 orang untuk milih pucuk pimpinan. Jadi dia barangkali terdesak. Dan satu lagi telah pecah tembelang bahawa dia kata dia ada 400,000 ahli. Mana ada 400,000 ahli? Kalau kita lihat jumlah yang wakil-wakil mereka dapat undi, jelas tak sampai pun 60,000, 50,000 pun tak sampai ahli ada. Dan ini menunjukkan bahawa mereka ini mewar-warkan perkara yang tidak betul. Ini memang kerja pembangkang lah. Dia hanya akan membangkang dan dia akan terus mewar-warkan perkara-perkara yang tidak munasabah dalam akal manusia. Saya berkeyakinan bahawa rakyat pun sudah bosan pada apa yang mereka lakukan ini. Dan saya berkeyakinan bahawa rakyat akan sedar, rakyat keseluruhannya akan sedar dan akan memilih Barisan Nasional untuk pilihan raya yang akan datang. Nah, dia dah tak ada point, dia dah tak ada lagi dah pernah sebut, sehingga kan nak menarik undi bangsa lain. Dia sanggup mengatakan bahawa ketuanan Melayu itu tidak ada wujud dalam negara kita ini. Ini juga memberi kekeliruan. Kerana kita tak pernah sebut ketuanan Melayu, tapi kita minta hak Melayu itu tidak diganggu-gugat. Adakah dengan dia nak hapuskan ketuanan Melayu ini, hak orang-orang Melayu dalam bumi dia sendiri, dalam tanah dia sendiri, atas tanah dia sendiri, dia tidak mempunyai hak langsung? Ini juga memberi kekeliruan yang amat besar, kerana dia nak menutupkan pekung dia. Kerana kita dapat lihat bahawa daripada pemilihan, kalau dia kata dia parti yang berbilang kaum, mana kaum dia yang ada sebenarnya? Mana berbilang kaum dia? Kalau kita dapat lihat apa yang pemilihan yang telah berlaku dalam parti mereka. Allah dia akan lakukan apa saja untuk kepentingan politik dia. Dia takkan tidak tahu bahawa perlembagaan kita telah menyatakan kepentingan 153, hak-hak dan hak kaum Melayu dan juga hak bukan Melayu dan juga hak agama dan sebagainya. Tapi mereka akan terus seperti yang saya jangka, mereka akan buat berbagai-bagai kerenah lah. Dan saya berkeyakinan kerana mereka ni dah gila kuasa. Yang paling saya takut sekali ialah pada pilihan raya yang akan datang, pilihan raya yang ke-13 yang akan datang, perkara-perkara yang tak pernah berlaku, barangkali pergaduhan yang tak pernah berlaku akan dicetuskan oleh mereka kerana mereka tahu mereka akan kalah. Jadi ini yang mereka akan lakukan. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka nak capai, dan mereka tidak peduli apa akan berlaku kepada negara dan apa yang berlaku kepada rakyat dia. Bukan macam Barisan Nasional dan kerajaan yang ada sekarang. Kita prihatin terhadap rakyat dan kita
selalu dahulukan rakyat. Itu kita serahkan kepada kerajaan. Kita serahkan kepada kerajaan. Dan kita juga minta supaya kerajaan meneliti ucapan telah diberi oleh Yang Berbahagia Datin Seri Wan Azizah. Kalau dia merupakan satu hasutan, tindakan-tindakan Amerika Perundangan dapat dilaksanakan. Mereka akan gunakan apa saja. Al-Quran, dia Tuhan pada dia akan gunakan apa saja untuk kepentingan mereka. Kadang-kadang Tuhan pun yang salah kan. Sikit-sikit dia akan mengambil satu kaedah untuk kepentingan masing-masing. Saya ingin menasihatkan mereka bahawa kita duduk di dunia ini, kita hanya sementara. Dan kita akan bertemu dengan pencipta kita. Bila kita bertemu dengan pencipta kita, apa yang kita lakukan di bumi ini akan dipertanggungjawabkan. Apatah lagi kalau kita menjadi pemimpin, lebih berat. Jadi saya mintalah jangan peralatkan Quran, peralatkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad. Itulah sebab UMNO ni parti yang hendak memastikan bahawa akidah umat Islam ini tidak dipesongkan. Kerana kita sedar bahawa kebelakangan ini banyak parti-parti yang lain akan memesongkan akidah umat Islam. Dia boleh janjilah apa dia nak janji. Dia belum ada kuasa. Bila dapat kuasa dia tak bagi pun. Kita tahu ketua umum ni. Ketua umum ni orang kita dulu. Bekas daripada kita. Sebelum daripada kita dia pun membangkang apa yang dilakukan oleh kerajaan oleh kerana idealisme yang konon dia kata dia ada idealisme. Tapi yang penting dia nak menjadi Perdana Menteri, nak rebut kuasa. Lepas tu apa yang dia janji dia akan lupa. Ini manusia yang dipanggil penasihat ataupun ketua umum dalam keadilan. Saya nak ketawa lihat keputusan mereka. Seperti saya sebut lebih awal tadilah, dia kata dia ada 400,000 ahli dan semua ahli berhak mengundi. Kenapa jumlah dia tidak begitu ramai? Malahan waktu mesyuarat yang saya difahamkan, wanita, pemuda, tak ada orang pun, tak cukup orang pun. Saya tak tahulah. Tapi ini terpulang kepada mereka lah. Saya pun susah nak bercakap berkenaan dengan parti lawan. Tetapi saya berkeyakinan yang penting rakyat akan mendapat kesedaran. Itulah sebab yang orang tidak ada mempunyai kepuasan hati. Mereka rancang, mereka kerja Tuhan pun nak buat lah. Ini masalah mereka. Jadi mereka memastikan yang nak bertanding boleh di-quiz, yang dah bertanding pun dipastikan bahawa orang-orang dia saja, kroni-kroni dia saja yang akan dapat tempat. Yang sebenarnya dia bukan parti keadilan, dia parti kroni lah. Kita UMNO tak boleh ambil tingkatan undang-undang. Kita harap bahawa kerajaan akan meneliti ucapan kita diberi dan kita harap bahawa kerajaan akan mengambil tindakan kalau dia berbunyi hasutan atau dia akan menghasut untuk tidak mempunyai ketenteraman dalam negara. Kita serah kepada kerajaan. Okay.